Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memuja Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kita juga mengucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini yang merupakan malam ke-28 Jamadil Akhir 1443 Hijrah. Kita berada pada hari yang 30 hari bulan Januari 2022. Kita dah masuk kepada bulan, dah nak hampir kepada masuk kepada bulan yang kedua pada bulan Februari. Kita pun dah sampai kepada, dah hampir masuk kepada bulan Rajab. Syukur kita kepada Allah. Allah memberikan kita keizinan untuk kita terus hidup, terus kita bernafas, terus Allah memberikan kita ruang dan peluang untuk kita menambahkan amal-amal soleh kita. Oleh demikian, salah satu cara amal soleh yang boleh kita lakukan adalah dengan kita mempelajari tentang Al-Quranul Karim. Kita dalam banyak-banyak di antara tajuk topik belajar tentang Al-Quranul Karim adalah kita mempelajari tentang nama dan juga tema bagi 114 surah di dalam Al-Quranul Karim. Malam ini sebenarnya adalah malam ganti, ya, kuliah ganti bagi kuliah yang tidak dapat kita lakukan pada 28 hari bulan tempoh hari pada hari Jumaat yang lepas, yang mana Jumaat yang lepas tu saya sebenarnya dalam perjalanan, ya, bermusafir ke utara, jadi tidak sempat untuk bersiaran. Namun begitu, alhamdulillah pada malam ini ada kekosongan kerana malam ni merupakan Ahad minggu yang kelima. Jadi minggu kelima ni tidak ada mana-mana jadual tidak ada mana-mana kelas yang dianjurkan oleh Akademi Tadabbur Malaysia. Jadi insya-Allah kita akan mengisi mana-mana hari Ahad yang ada kekosongan, kita akan isikan dengan kita mempelajari tentang nama-nama surah. Kenapa kita perlu isikan dengan mengenali nama-nama surah? Kerana kita dah nak masuk bulan Rajab, ya, kita pun dah nak sampai bulan Ramadan. Sasarannya insya-Allah, ya, sasarannya jika kita dapat mengikuti setiap Jumaat, kita tak ada miss lah. Maksudnya Jumaat depan sampai sebelum Ramadan insya-Allah boleh tamat nama-nama surah. Namun begitu, kita mengambil langkah lebih awal. Kita akan buat 2 kali dalam seminggu. Maknanya hari Jumaat, kita akan buat juga pada hari Ahad
hari Ahad yang tidak ada kelas. Sebab hari Ahad dalam jadual Akademi Tadabbur Malaysia, pada hari Ahad minggu pertama dan ketiga sahaja ada pengisian tajuk kronologi hari kiamat. Jadi minggu kedua dengan minggu keempat tu ada kekosongan. Jadi insya-Allah nanti kita akan isi waktu itu dengan kita belajar tentang nama-nama surah. Ya, insya-Allah kita akan tamatkan sebelum Ramadan. Ya, kerana selepas Ramadan kita akan belajar topik yang lain. Dan ada program yang sedang saya rangkakan untuk kita pelajari pada setiap malam di bulan Ramadan. Tapi tak lama. InsyaAllah nanti kita akan maklumkan kita nak belajar tentang Al-Quran, nak faham Al-Quran dari sudut yang bagaimana. InsyaAllah doakan segala apa yang dirancangkan niat baik ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan, Allah memudahkan, Allah memberikan memberikan keizinan untuk kita sama-sama membincangkan tentang Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, malam ni kita hanya fokus pada satu surah sahaja, iaitu surah Al-Mursalat. Ya, surah Al-Mursalat. Surah Mursalat ni adalah surah terakhir bagi juzuk yang ke-29, ya. Surah yang terakhir bagi juzuk yang ke-29. Surah Mursalat, surah yang ke-77 di dalam susunan surah dalam Quran yang mengandungi 50 ayat. Kita bincang tentang surah Al-Mursalat saja pada malam ni, ya. Kita ringankan pengisian kita pada malam ni. Mungkin ada yang dalam sibuk dan perjalanan, kan, ada yang banyak sebab musim cuti, banyak perkara-perkara yang nak diselesaikan. Namun begitu, pengisian tetap kita kena teruskan. Jadi kita doa semoga sahabat-sahabat kita yang tidak dapat mengikuti secara langsung dapat mengikuti secara rakaman, insya-Allah. Baik, surah Al-Mursalat. Okey, surah Mursalat ni saya mohon maaf tuan-puan kerana semua kitab-kitab rujukan saya tidak dapat bawa bersama kerana saya berada di kampung. Jadi setakat yang saya baca pada Quran terjemahan Al-Mursalat ni maksudnya yang diutus berturut-turut, Al-Mursalat. Okey, dalam kurungan dia dikaitkan dan dimaksudkan dengan angin. Saya minta jasa baik tuan-tuan dan perempuan, boleh tak tolong kongsikan kepada saya dalam Quran terjemahan tuan-tuan dan perempuan Al-Mursalat tu diterjemah sebagai apa? Diterjemah sebagai apa? Ada tak? Boleh kongsikan dalam Quran terjemahan tuan-tuan dan perempuan Al-Mursalat diterjemahkan sebagai apa? Boleh kongsikan. Saya memang hatta Quran terjemahan saya pun saya tak dapat nak bawa. Saya minta maaf banyak-banyak. Dalam ni dia kata, okey, Puan Mona Lisa mengatakan para malaikat yang diutus. Okey, para malaikat yang diutus. Okey, ada yang kedua, okey, Syahira pun kata malaikat yang diutus. Okey. Berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama tentang Al-Mursalat. Ada yang kata ia adalah malaikat, ada yang kata ia adalah angin. Okey. Al-Mursalat. Tak apa, kita bincang sekejap lagi. Okey, adakah dia angin ataupun adakah dia malaikat? Al-Mursalat. Tetapi yang pastinya Al-Mursalat adalah sesuatu yang kena buat. Dia panggil isim maf'ul. Isim maf'ul ni maksudnya kata nama yang menunjukkan sesuatu yang kena buat, kena utus. Kena buat, faham kan?
Kan kita belajar dalam susunan ayat kan, ada ada pelaku, maksudnya ada perbuatan, ada pelaku dan ada yang diperlakukan. Kan kita kata kan ada yang isim fa'il, ada yang maf'ul. Jadi dalam surah Musallat ni pengutus ataupun penghantar. Okey, kita tak letakkan dulu sama ada angin atau malaikat, kita ambil dulu perkataan mursalat tu dulu sendiri. Jadi kalau mursalat ni kerana ada al-mursalat menunjukkan ada sesuatu yang dia telah dihantar. Sesuatu dihantar tu nanti kita bincangkan sama ada malaikat ataupun angin. Tetapi siapa pelaku dia? Maksudnya penghantar tu siapa? Pengutus tu siapa? Al-mursil. Kalau mursalat ni yang telah dihantar, yang telah diutus. Tetapi siapa pengutusnya? Siapa fa'il dia, isim, siapa pelaku yang mengutuskan tu? Siapa pelakunya? Sudah pasti pelakunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang telah Allah utuskan? So yang kena utus itulah dia panggil al-mursalat. Tetapi al-mursalat tu apa? Ini berlaku perbezaan pendapat di kalangan para alim ulama. Okay, kalau kita tengok sahabat kita dalam ruangan chat, dia kata malaikat. Okey. Ada tak siapa Quran terjemahannya dia menyebut tentang angin? Ada tak? Yang dia sebut tentang angin. Tentang punya Quran terjemahan. Ada? Tak ada. Setakat ni hanya malaikat. Okey, tak apa. Nanti kita akan sebutkan. Okey. Yang penting juga yang penting kita kena tahu siapa pengutus tu. Al-Mursil dia siapa? Jawapannya adalah Allah. Kenapa nama surah ni adalah berbentuk dia panggil kata nama yang kena laku, dia panggil maf'ul. Tahu tak maf'ul? Maf'ul ni maksudnya yang kena buat. Apa nak kata dalam bahasa kita? Yang kena buat lah. Contohnya kita kata saya membaca buku. Buku tu adalah yang kena buat. Saya makan nasi. Nasi tu yang kena buat. Ataupun kita kata saya hantar seorang wakil. Menghantar tu siapa? Saya. Wakil tu siapa? Wakil tu yang kena hantar. Macam itulah. Jadi mursalat ni maksudnya Allah Ta'ala nak memberitahu kepada kita bahawa al-mursalat ni adalah sesuatu yang dia tidak boleh bertindak sesuka hati kerana dia bergantung penuh kepada pengutus tu, penghantar tu. Sebab tu al-mursalat ni dia digunakan dalam bentuk isim maf'ul. Isim maf'ul. Maksudnya al-mursalat ni dia menunjukkan kepada makhluk tu dia tidak ada pilihan. Dia tak ada pilihan. Kenapa? Kerana yang hantar tu adalah Allah. Kena faham tu dulu. Dia punya di sebalik penggunaan al-mursalat tu. Maksudnya al-mursalat tu maksudnya makhluk sesuatu, iaitu makhluk yang Allah telah utuskan. Yang Allah utuskan tu, kalau Allah utus, kalau Allah hantar, maksudnya apa? Yang dihantar tu, dia tak boleh bertindak sesuka hati. Ia hantar tu, yang dihantar tu, dia perlu ikut perintah siapa? Dia perlu ikut arahan siapa? Dia akan kena ikut arahan orang yang hantar dia tu. Maksudnya dalam ayat ni adalah Allah yang hantar. Sebab itu, ada mesej yang sangat mendalam pada al-mursalat tu. Cuma isunya adalah, adakah yang dihantar itu adalah angin, ar-riyah, ataupun yang dihantar tu adalah malaikat?
Okey, kita ambillah dua-dua makna dulu. Kita ambillah dua-dua makna ni. Okey. Kalaulah yang dihantar tu adalah malaikat. So malaikat ni tidak boleh tidak, dia kena pergi juga. Betul tak? Dia kena pergi sebab yang hantar tu adalah Allah. So apabila dia pergi setelah dihantar, diutuskan, maka dia tidak boleh berbuat sesuka hati. Kerana dia kena bergantung penuh kepada yang mengutuskan dia tu siapa. Begitu juga pada angin. Kalau dimasukkan mursalat ini adalah angin, maknanya angin tu kalau Allah hantar, angin tu tak boleh buat sesuka hati. Kalau Allah kata, angin kau pergi bertiup ke arah timur, angin tu tak boleh memandai-mandai, dia nak pergi ke arah barat, dia tak boleh. Sebab apa? Sebab dia bergantung kepada Al-Mursil, kepada penghantar tu, iaitu Allah. Ini di sebalik nama Al-Mursalat. Okey. Kita ambillah dua-dua makna tu. Okey. Nanti saya, bukan saya yang buat pilihan ya untuk memilih yang mana satu yang lebih tepat, tetapi nanti saya akan sebutkan rujukan dia. Okey. Kalau kita rujuk dalam, kita tengok dulu dalam ayat Quran. Mana ada perkataan mursalat? Okey, kita akan jumpa pada ayat yang pertama. Kan Allah memulakan dengan bersumpah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal mursalati urfa. Demi, kenapa diterjemah demi? Kerana wa di sini adalah sumpah. Dia adalah huruf sumpah, wa ni. Demi yang diutus, yang kena utus tu. Berturut-turut, urfa. Yang diutus berturut-turut. Jadi apa yang diutus berturut-turut ni? Yang selalu diutuskan. Apa dia? Ini yang berlaku khilaf di kalangan para ulama tafsir. Okey, tapi kita dapatkan dulu di manakah dalam ayat tersebut ada perkataan al-mursalat. Ada pada ayat yang pertama. Okey. Sekarang kita lihat justifikasi sebab apa surah tu dinamakan al-mursalat. Okey. Kalau tuan-tuan merujuk, ini kitab, salah satu kitab rujukan Asma'u Suwaril Quran wa Fadailuha. Ni kitab ni karangan Dr. Munirah. Beliau mengatakan kenapa surah tu dinamakan Al-Mursalat, kerana surah tu mula-mula lagi, maknanya ayat pertama dia Allah gunakan ia sebagai sumpah. Tetapi dalam kitab ni dia sebut ar-riyah. Dia tak sebut malaikat, tetapi dia sebut dengan adalah angin. Adalah angin. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok dulu. Nanti kita akan sebut lagi ulasan dia. Okey. Kalau kita rujuk dalam kitab yang biasa saya tunjukkan pada tuan-tuan perempuan, iaitu pada buku Dilalatul Asma' Suwaril Quraniyah. Buku ni, okey, karangan Dr. Ali Hassan Arfan, beliau pun mengatakan mengikut penelitian beliau, Al-Mursalat itu sebenarnya adalah angin, bukan malaikat. Tetapi beliau mengatakan begini. Okey, cuba tengok dekat nota tu ataupun tengok pada skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan. Saya ada nukilkan ayat pertama ayat Quran bersama terjemahannya sehinggalah ayat yang ketujuh. Okey, kalau mengikut Dr. Ali Hassan Arfan, beliau mengatakan ayat 1 sampai ayat nombor 4, ayat 1 sampai ayat nombor 4, ada 4 sumpah sebenarnya. Allah Ta'ala bersumpah dengan angin. Kata Dr. Ali Hassan Arfan, dia kata ayat 1 sampai 4, dia kata itu sebenarnya adalah angin, mengikut penelitian dia. Tetapi ayat nombor 5, ayat nombor 6
itu baru malaikat. Nah, ayat 1 sampai ayat nombor 4 itu adalah angin, manakala ayat 5 dan ayat 6 itu adalah malaikah. Jadi Dr. Ali Asharafan dia meraihkan dua-dua pandangan tersebut. Tetapi dia tidak mengatakan al-mursalat itu yang tepatnya adalah malaikat, tapi itu adalah angin. Tapi angin tu bermula ayat 1 sehingga ayat 4, tetapi malaikat tu dia bermula pada ayat 5 sampailah pada ayat nombor 6. Itu 5, 6 tu baru sebut malaikat. Wallahu ta'ala alam. Kita tak dapat nak membentangkan hujah yang kata mursalat tu angin, apa alasan dia. Hujah yang mengatakan al-mursalat tu adalah angin, apa alasan dia. Kita tak dapat untuk membentangkan kedua-dua alasan tersebut. Tetapi pendekatan yang saya gunakan, saya menggunakan pendapat Dr. Ali Ahsan Arfan, ayat 1, al-murwal mursalat tu adalah angin sampai ayat 64, manakala ayat 5 sampai 6 barulah sebut tentang malaikat. Okey, nanti kita akan dapatkan lagi kita panggil hujah-hujah yang nak menguatkan tentang angin. Nanti waktu kita belajar tema, insya-Allah kita akan tahu tentang itu sebenarnya malaikat ke? Itu sebenarnya adalah angin. Okey. Sebelum kita kupas ayat 1 sampai ayat nombor 6, izinkan kita terus pergi kepada tema dulu. Kita pergi pada tema. Tengok tema dulu. Daripada belajar tema ni nanti kita akan dapati sesuai malaikat ke sesuai angin. Bukan sesuatu kita kata maksudnya mutlak mesti pegang pendapat tu, tapi yang mana yang lebih dekat dengan keseluruhan ayat tu. Okey, tengok ya. Tengok tema dia. Okey. Tema surah Al-Mursalat ni, kalau mengikut Dr. Ali Ahsan Arfan, dia kata tema surah Mursalat ni adalah cerita tentang kekuasaan Allah, yang Allah tu boleh membangkitkan manusia di hari akhirat. So tema besar dia sebenarnya ni lah. Tema besar dia adalah Allah berkuasa menghidupkan manusia di hari akhirat. Macam mana nak membuktikan Allah tu berkuasa menghidupkan manusia di hari akhirat? Ia dibuktikan dengan Allah itulah yang menghidup dan mematikan manusia dekat dunia ni. Allah lah yang menghidup dan mematikan manusia. Faham tak maksudnya? Allah yang menghidupkan manusia dan Allah juga boleh mematikan manusia. Jadi kekuasaan Allah yang telah ditunjukkan bahawa hidup je manusia dekat dunia ni adalah kerana Allah. Allah tu berkuasa, maka itulah dalil yang menunjukkan Allah juga berkuasa menghidupkan semula manusia di hari akhirat. Okey, maksudnya temanya tentang apa? Cerita tentang menghidupkan manusia di hari akhirat. Okey, kita ambil dulu maklumat tu, nanti kita akan kaitkan dengan nak kata angin ke malaikat. Kejap lagi kita akan bincangkan. Dapat dulu tema ni. Okey. Kita tengok. Okey, kalau kita nak tahu jawapan tentang tema ni, maksudnya macam mana tema ini dikeluarkan oleh para ulama, ya, kita boleh lihat maklumat ini. Okey. Kalau kita buka surah Al-Mursalat, kita ambillah keseluruhan surah Mursalat ayat 1 sampai 50, kita akan jumpa surah Mursalat ni dia ada banyak pengulangan ayat yang ada 10 kali. Surah yang paling banyak mengulang perkataan depan dia ada wailun. Wailun ada 10 kali dalam suratul Mursalat. Allah sebut ayatnya bunyi apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wailul yawma idzil lil mukadzibin. Diulang sebanyak 10 kali ayat ni. Celakalah, wailun, binasalah pada hari itu. Dekat sini, tengok. Dekat sini ya. Okey. Pada hari itu, bagi orang yang mendustakan, yauma idzin, pada hari itu. Hari itu hari apa? Hari itu hari apa? Allah kata, celakalah, binasalah pada hari itu bagi siapa-siapa yang dia mendustakan, yang dia tak percaya. Hari itu hari apa? Kalau kita baca keseluruhan surah Al-Mursalat, sebenarnya adalah tentang hari kiamat. Diulang 10 kali cerita tentang celakalah, binasalah pada hari itu. Diulang 10 kali ayat ni. Maksudnya kalau diulang sampai 10 kali daripada 50 ayat, bayangkan 50 ayat, 10 kali cerita tentang kecelakaan di hari kiamat, maknanya besar dia ayat ni cerita pasal apa? Pasal hari kiamat. Okay, pegang dulu maklumat ni. Pasal hari kiamat. Okey. Nak kukuhkan lagi, okey, saya tunjukkan dulu di mana ayat 10 kali tu. Okey, dan nota tu dah ada dah. Okey, ada pada ayat 15, 19, 24, 28, 34, 37, 40, 45, 47 dan 49. Kalau saya tersalah tulis ayat, tolong bagi tahu ya. Ada 10 kali pengulangan wailul, Allah sebut tadi wailul yauma idzil lil mukadzibin. Okay, kita tengok contoh. Okay, saya akan bantu tunjukkan mana contoh ayat dia. Okay. Tadi ayat nombor berapa? Kita baca, kita jumpa dekat ayat nombor 15 kan? Jumpa sekali ayat 15. Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Lepas tu diulang lagi ayat 19. Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Lepas tu ulang lagi dah ayat nombor berapa? Ayat nombor 24. Jumpa lagi. Lepas tu jumpa lagi. Sampailah tuan-tuan cari ada berapa kali? Ada 10 kali. 10 kali. Tengok pada ayat yang telah saya sebutkan di sini. Sampai 10 kali Allah Ta'ala cerita tentang orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Tak percaya tentang apa dekat dunia tu? Tak percaya tentang kejadian hari kiamat. Jadi kalau dekat dunia tak percaya tentang hari kiamat, kan, maka sudah pasti kehidupan mereka bukan kehidupan fikir kiamat. Sebab apa mereka tak percaya? Sebab mereka tak percaya boleh hidup balik. Sebab tu Tuhan kata orang yang macam ni nanti di akhirat dia akan dapat wailun diulang 10 kali. Okey, nak kukuhkan lagi, memang ayatnya tentang kehidupan semula di hari akhirat. Tengok ciri kedua. Okey. Surah ini merupakan satu-satunya surah yang Allah Subhanahu wa taala mengulang sebanyak 3 kali perkataan yaumul fasli. Yaumul fasli maknanya hari keputusan. Diulang 3 kali. Hari pemutusan. Hari pemutusan. Hari pemutusan. 3 kali hari pemutusan hanya ada dalam surah Al-Mursalat, diulang sebanyak 3 kali. Tapi dalam surah lain tu ada juga disebut yaumul fadli, hari keputusan, tetapi hanya disebut sekali je. Macam surah Saffat ayat 21, surah Al-Dukhan ada, surah An-Naba pun ada. Tapi surah Saffat, surah Ad-Dukhan, surah Naba sebut sekali je hari pemberian keputusan, hari pemutusan hukum. Tapi dalam surah Mursalat diulang sebanyak 3 kali. Maknanya
Surah Mursalat ni sebenarnya nak fokus tentang apa? Dia nak fokus tentang kehidupan semula di hari akhirat. Okey, dapatkan dulu maklumat ini, nanti senang kita nak pilih. Mursalat tu malaikat ke mursalat tu angin? Kejap lagi kita akan sebutkan. Okey. 3 kali tu dalam surah apa? Dalam ayat mana? Ada ayat 13, ayat 14, ayat 38. Jom kita tengok dalam ayat tadi. Dekat mana ada Yaumul Fasli? Ayat berapa tadi? Ayat nombor 13 dan 14. Okay, kita tengok mana ayat 13. Kita tengok dekat sini, kita akan jumpa ayat nombor 13. Allah kata apa? Liyaumil fasl. Sebut sekali ayat 14. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Diulang kan? Apa tu ayat nombor berapa? Kali ketiga adalah ayat nombor 38. Tengok ayat 38. Allah kata apa? Hadza yaumul fasl jama'nakum wal awwalin. Dekat sini. Ini adalah hari pemutusan hukum. Pemutusan. Beri keputusan. Siapa yang benar, siapa yang salah, nanti akan tahu. Siapa yang sesat, siapa yang berada dalam kebenaran akan dibagi tahu. Siapa yang patut pergi syurga, siapa yang patut pergi neraka, Allah akan pisahkan. Siapa yang mukmin, siapa yang kafir. Hari itulah hari yang akan diberikan keputusan. Hari pemutusan hukum. Hari itu hari apa? Hari itu adalah hari kiamat. Jadi kita dah nampak dah. Isu utamanya adalah tentang hari kiamat. Okey, kalau nak jelas lagi, okey, kita patah balik semula dekat ayat 1 sampai ayat 7. Lepas tu kita akan dah lihat mursalat tu apa. Okey. Kita patah balik kepada ayat yang pertama sampai nombor 7. Okey, mudahnya begini. Ayat pertama sampailah ayat nombor 5, Allah menggunakan kaedah bersumpah. Allah menggunakan kaedah bersumpah. Okey, macam ni kita tahu dia sumpah. Kita tengok baik-baik dekat sini. Kan ada perkataan, kita tengok dekat terjemahan dia, wal mursalati urfa demi. Tengok, dia terjemah dah. Demi. Fal'asifa, fa ni pun sumpah. Dan demi, dua dah. Tengok dulu sumpah ni. Nanti kita kupaslah satu-satu ayat tu. Tapi kita tengok dulu pembukaan surah Mursalat dengan Allah bersumpah. Lepas tu ayat 3 pun ada juga. Wan nasyirati nashra, dan demi. Demi. Okey, dah 3 kan? Okey, kita tengok pula pada ayat nombor 4. Fal fariqati farqa, dan demi. Allah bersumpah lagi. Okey, yang sumpah lagi tentang apa? Fal mulqiyati dhikra, dan yang demi. Dan demi. Ada berapa kita jumpa? Kita jumpa sampai ada 5 Allah bersumpah. Okey, Allah bersumpah Okey. Kita telah mempelajari bahawasanya kalau Allah bersumpah, mesti selepas itu akan ada sesuatu perkara yang Allah nak tekankan, yang Allah Ta'ala nak kukuhkan. Sebab tu Allah bersumpah. Jadi kita nak tahu di mana perkara yang Allah nak tekankan setelah bersumpah. Seolah-olah Allah sumpah sampai 5 kali. Demi, 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 demi. Allah bersumpah kan? Demi, 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 demi. Lepas tu selepas 5 sumpah tu, ada sesuatu yang Allah nak bagi tahu kepada kita. Apa dia? Jawapannya adalah pada ayat 7.
Ayat 7 ni lah yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita dengan menggunakan kaedah sumpah. Seolah-olah Allah kata macam ni. Demi, 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 demi ayat 7. Tuhan kata apa? Innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kamu pasti terjadi. Faham tak? Cuma apa yang dijanjikan tu pasti terjadi. Apa dia? Kalau kita tengok keseluruhan ayat dia, yang Allah janji nanti hidup semula di hari akhirat. Hidup semula di hari akhirat. Akan adanya akhirat. Pasti terjadi. Jadi cara Allah Ta'ala nak mengukuhkan statement tu, Allah Ta'ala bersumpah sampai 5 kali tentang apa yang Allah janjikan itu pasti akan terjadi. Okey, pasti terjadi itu apa? Janji itu janji apa? Adalah kewujudan hari kiamat. Okey, dah tuan-tuan dah jelas maklumat ini. Okey, sekarang daripada cerita tentang hari kiamat ni, kan, cara nak membuktikan kiamat ni adakah sesuai dibuktikan dengan malaikat ataupun sesuai dibuktikan dengan angin. Kat situ. Faham tak maksudnya? Maksudnya kalau nak membuktikan manusia mati boleh hidup semula, dapat dibuktikan dengan malaikat ke? Dapat dibuktikan dengan angin yang Allah Ta'ala datangkan? Saya tanya secara munasabahnya pada tahun depan. Yang mana lebih sesuai? Kalau Allah nak buktikan nanti kalau manusia mati dia boleh hidup semula, nak gunakan pembuktian pada angin ataupun menggunakan pembuktian pada malaikat? Tuan-tuan, siapa boleh berkongsi pandangan? Boleh tak? Payah juga nak jawab kan? Okey. Mudah je nak jawab kan? Okey. Angin, saya tanya, angin fungsi dia bawa apa kepada bumi? Angin fungsi dia bawa apa kepada manusia? Okey, boleh siapa tolong kongsikan? Dapat jawapan fungsi dia, dapatlah jawapan dia. Apa yang kita persoalkan tadi? Okey, apa fungsi angin? Bawa hujan. Ya, dia bawa hujan. Betul, dia bawa hujan Macam mana dia bawa hujan? Dia akan dengan meniupkan awan. Dengan dia meniup awan, menggerakkan awan. Jazakillahu khairan. Puan apa ni? Siapa ni? Saya tak tahu apa. Siapa jawab tadi tu, puan apa? Siapa? Nyonya. Oh, Puan Cik Nyonya. Ya, Puan. Jazakillahu khairan. Angin memang fungsi dia adalah nak menggerakkan awan, dikaitkan dengan awan, kan? Dia akan kaitkan dengan hujan. Macam mana hujan tu nak digerakkan? Tempat sekian-sekian, kan? Ada tempat ni hujan, ada tempat ni tak hujan. Semua itu kaitan dengan apa? Kaitan dengan awan. Betul. So awan tu dikaitkan dengan siapa? Dia pasti ada kaitan dengan angin. Okey, dapat jawapan dulu. Tapi kita tak kata ia adalah muktamad. Tapi kita tengok dulu logik dia. Okey, angin. Okey. Sekarang ni nak tanya lagi. Kalau kita kata angin membawa hujan, dikaitkan dengan menggerakkan awan, dikaitkan dengan menurunkan hujan, apa berkaitan dengan nak buktikan akan kejadian hari kiamat? Apa kaitan dengan menghidupkan semula manusia yang dah mati? Dah dekat tu. Silakan. Malam ni kita belajar berfikir alas tinggi. Hujan turun. Untuk apa maksudnya untuk manusia tu ni balik. Apa?
Hujan turun, okey. Lagi. Tu permulaan hujan tu untuk naik hidupkan manusia. Dia Mhm. tulang apa tu? Tulang kat belakang. Okey. Syarah Sufi kata, ya. okey. Hujan memang salah satu fungsi dia nanti di hari kiamat menghidupkan balik tulang-tulang dah hancur. Okey, tapi semasa dekat dunia. Dia Hujan tadi, menyuburkan tanah yang gersang. okey, dia menyuburkan tanaman yang gersang. Maknanya tanaman yang mati, bumi yang mati, betul? Sangat bertepatan. Sebab kita tahu kan, mana-mana bumi yang mati hanya boleh hidup. Bumi mati hanya boleh hidup kalau Allah turunkan hujan. Bumi mati, dia hidup dengan turun hujan. Betul tak? So hujan turun bergantung kepada apa? Mana Allah tahu bumi tu mati, bumi ni subur. Allah tahulah, tapi pergerakan nak turunkan hujan tu dia berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan angin. Kalau jawapan paling jelas lagi, tuan-tuan tengoklah dalam surah Yasin tu. Ada kan kita belajar surah Yasin kan? Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha tu. Ya Allah kata di antara tanda yang membuktikan kekuasaan Allah, Allah menghidupkan bumi yang mati. Jadi dikaitkan dengan hujan. Dikaitkan dengan hujan. Jadi apa berkaitan dengan menghidupkan manusia yang dah mati? Sebenarnya ada perkaitan. Kalau bumi ni mati, manusia pun boleh mati. Persamaan dia. Jadi kalau bumi tu mati, Allah boleh hidupkan dengan air hujan. Maknanya kalau manusia tu mati, Allah juga boleh menghidupkan mereka seperti bumi tu mati. Itu perkaitan dia. Perkaitan yang lain adalah, perkaitan dia adalah manusia hidup di zaman dulu juga hatta pada zaman kita pun, kita hidup perlukan apa? Perlukan makanan kan? So perlukan makanan mesti kita bergantung kepada sumber air hujan. Okey, jelas Sumber air hujan. Daripada air hujan keluarlah tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Daripada tumbuhan tu kita hidup tak? Kita hidup. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita bahawasanya Allah lah yang menghidupkan korang dekat muka bumi dengan bantuan awan yang turunkan hujan. Jadi kalau Allah yang menghidupkan manusia dengan rezeki dikaitkan dengan angin yang bawa turunnya hujan, kan? Kamu percaya? Ya. Tak ada yang lain boleh hidup yang bagi sumber rezeki tu. Allah je yang boleh bagi dari sudut turunnya hujan tadi. Maknanya kalau Allah boleh hidupkan manusia, Allah juga boleh matikan manusia tak? Of course. Dan Allah boleh tak hidupkan kembali manusia tu kalau dah mati? Boleh tak? Jawapannya adalah boleh lah. Sebab itu dekat tema tadi, nampak tak tema yang saya kongsikan tadi? Kekuasaan Allah membangkitkan manusia di hari akhirat melalui kekuasaan yang Allah telah tunjukkan dari sudut dialah yang menghidupkan manusia. Menghidupkan manusia ni macam mana? Dengan didapat makan dan minum melalui rezeki air hujan yang dikaitkan dengan angin. Okey, kat situ. Okey, ini bermakna seperti saya sebut tadi awal-awal, mengikut Dr. Ali Hassan Arfan, wal mursalat ti'urfa, sampailah ayat nombor 4 dia adalah angin. Tetapi ayat nombor 5 sampai ayat nombor 6 dia adalah malaikat. Malaikat ada perkaitan tak dengan menghidupkan manusia selepas mati? Nampak tak relevan dia? Kita nampak tak perkaitan dia? Siapa boleh mengkaitkan? Dalam ayat ni, konteks ayat ni. Jawapan dia boleh. Macam mana kita kata boleh? Macam ni. Macam mana
Nabi SAW tahu kalau kita mati, kita hidup semula. Macam mana Nabi boleh tahu? Macam mana Nabi boleh tahu tentang kejadian hari kiamat? Nabi boleh cerita satu persatu perincian dia. Macam mana Nabi tahu? Siapa boleh jawab? Melalui apa? Melalui wahyu. Melalui wahyu. Siapa yang sampaikan wahyu? Malaikat Jibril. Adalah para malaikat lah. Sebab itu ayat 65. Cuba baca, kita tengok ayat 65 tu kan. Allah kata, فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا, dan demi yang menyampaikan wahyu. Mulqiyat tu yang selalu jumpa. Jumpa. Ya, menyampaikan wahyu. Lepas tu Allah kata ayat 6. عُذْرًا أَوْ نُذْرًا. Kenapa wahyu itu selalu disampaikan? Wahyu itu adalah untuk menolak mana-mana alasan. Jadi kalaulah orang kata tak tahu pun kiamat tu ada, tak tahu pun kiamat tu boleh jadi, mereka tak ada alasan lagi dah. Sebab apa? Sebab sudah ada zikra. Sudah ada zikra tu merujuk kepada wahyu. Dah ada dah wahyu turun yang bagi tahu. Banyak wahyu tu turun pasal hari kiamat. Atau kata Allah, untuk memberikan peringatan. Memberikan peringatan, ingat, memberi ancaman tentang nanti kat kiamat boleh jadi apa, engkau akan pergi ke mana, dapat balasan apa. Itulah fungsi فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا. Sebab tu ayat 5 tu sangat dekat dengan dikaitkan dengan malaikat. Sebab malaikat itulah yang selalu bertemu dengan Nabi. فَالْمُلْقِيَاتُ, bertemu sampai ke wahyu, zikra tadi. Wahyu tu untuk apa? Untuk membangkang mana-mana manusia supaya mereka tidak ada lagi alasan kata tak tahu pasal kiamat, ataupun untuk mereka mengambil ia sebagai peringatan. Okey. Wallahu a'lam. Kalau saya merujuk kepada alasan Dr. Ali Hassan Arafan, memang disebut macam itu. Okey, sekarang mari saya fahamkan kita semua kenapa ayat 1 dan ayat 4 tu dia cerita pasal angin. Okey, kita buat nombor 1. Okey, nombor 1, wal mursalati urfa, demi yang diutus berturut-turut. Berturut-turut tu apa? Angin lah. Sebab tu angin selalu ada dah. Angin selalu ada? Ada. Malaikat selalu ada tak? Ada juga. Tapi sebab dalam konteks ni kita telah meletakkan malaikat tu dekat ayat 5, 6. Tapi kita letak ayat 1 sampai 4 angin. Jadi kita bawa contoh daripada angin. So angin memang termasuk yang Allah selalu hantar. Kita rasa kuat ke angin tu, kita rasa perlahan ke angin tu, memang selalu ada. Selalu ada. Okey. Ayat pertama. Yang kedua, فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا, dan demi yang merempuh mara dengan sekencang-kencangnya. Siapa terjemahan dia nombor 2 tu lain? Ada tak nombor 2 sama tak seperti saya terjemahkan? Bantu saya. Betul tak terjemahan dia, dan demi yang merempuh mara dengan sekencang-kencangnya? Sama ke? Tolong kongsikan. Yang saya punya nombor 2 Ustaz, dia kata dan yang terbang dengan kencangnya. Oh, yang terbang dengan kencangnya sebab dia terjemah malaikat. Tapi ya, betul. tapi sama. Dia refer to malaikat. Okey, betul. Okey. Kalau angin, logik tak? Angin ayat 2 ni sebenarnya Allah Taala nak bagi tahu bahawasanya angin kadang-kadang digunakan untuk membinasakan umat. Betul atau tidak? Kita belajar dalam sejarah-sejarah para Nabi, memang Allah Ta'ala selalu hantar angin yang kuat. Kan? Kita pernah belajar. Okay. So, berempuh mara dengan sekencang-kencangnya. Okay. So, fal'asifah ni adalah fungsi angin yang pertama.
Kalau siapa pegang wal mursalat tu adalah angin, jadi ayat 2 ni adalah peranan angin yang pertama. Ayat itu al-asfu. Dia membawa angin yang membinasakan. Kita banyak dengar kisah angin yang binasakan, kan? Ketika mana Allah nak menangkan, banyak. Angin ni dia banyak. Angin ni fungsinya untuk kebinasaan. Sekejap, saya tengok dalam chat sekejap. Ada siapa terjemahkan? Okey, betul sama. Okey, betul tu apa? Okey. Nombor 3, ayat nombor 3 adalah fungsi angin nombor 2. Fungsi angin kedua tu apa? Wan nasyirati nasyra, dan demi yang menyebarkan dengan sebaran yang sesungguh-sungguhnya. Angin. Okey, siapa yang terjemahan dia lain daripada saya? Kalau dia pegang tu mursalat tu malaikat, so ayat nombor 3 tu dia terjemah apa? Dan demi Dan demi yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas, lebih kurang sama. Sama juga kan? Okey. Apa berkaitan dengan angin? Ayat nombor 3, fungsi angin kedua adalah bawa hujan. Itulah rahmat Allah. Okey, tengok dekat chat tu. Siapa ni? Dekat chat tu. Demi yang menyebarkan dengan sebaran sesungguhnya. Kalau dikata makhluk-makhluk yang menyebarkan pengajaran peringatan tu, itu malaikat. Tapi nombor 3 ni, kalau siapa pegang dia angin, kalau dia pegang dia adalah angin, tentulah angin tu datang bawa rahmat. Betul atau tidak kan? Angin tu lah kaitan dengan hujan. Hujan tu kaitan dengan rahmat. Okey. Jadi siapa berpegang mursalat itu adalah angin, dia kena jadikan ayat 2 ni fungsi angin yang pertama, iaitu al-asfu, membinasakan. Angin yang membawa bencana. Fungsi angin yang kedua pada ayat 3 adalah an-nashru, iaitu menyebarkan rahmat Allah, dikaitkan dengan rahmat. Sebab tu angin, ingat ya, sebab tu kita sebut tadi awal-awal, mursalat ni adalah sesuatu makhluk yang dia tidak boleh bergerak buat sesuka hati. Sama ada dia malaikat ke ataupun angin. Jadi angin ni kalau Allah Ta'ala nak hantar dia, engkau angin, kau pergi binasakan manusia, ayat nombor 2 dia kaitan. Angin pula dia ikut je siapa yang hantar dia. Kalau Allah kata bawa rahmat, dia akan bawa rahmat. Okay. Dan fungsi angin yang ketiga, dia terletak pada ayat yang keempat. Jika tuan-tuan berpegang wal mursalat itu adalah angin, fal fariqati farqa, dan demi yang membezakan dengan sejelas-jelasnya. Okey, yang membezakan dengan sejelas-jelasnya. Okey. Ada tak terjemah lain yang kalau dia terjemah mursalat tu adalah malaikat, so ayat 4 tu dia bunyi apa? Kesama. Sama tak? Yang ditulis yang membezakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya. Yang membezakan antara yang baik dengan baik dan buruk. Okey. Kalau angin tak sama ya Ustaz? Tak sama kan Ustaz? Tak samalah sebab tu kalau fal fariqat tu memang untuk membezakan kan. Farqu memang Arabnya membezakan. Cuma kalau dikaitkan dengan malaikat, tadi dikata apa tadi? Terjemahnya Puan sekali lagi. Maafkan saya. Yang membezakan antara yang baik dan buruk dengan sejelas-jelasnya. Yang jelasnya sama, sejelas-jelasnya sama. Sama kan, sebab dia kenapa sebut sejelas-jelasnya, sebab dia ada farqa, dia ulang 2 kali kalimah tu. Farqa, okey, membezakan dengan benar-benar bezalah. Kira sama Ustaz, cuma dia bagi malaikat, tapi nombor 4 tu sama ayat dia. Okey. Adakah fungsi malaikat memisahkan benar dan salah? Iya kan, betul. Bagaimana dengan angin? Macam mana dengan angin? Sebab tu angin ada kaitan juga. Angin bawa rahmat, angin bawa azab. Membezakan. So ada orang dan juga.
Okey, nampak tak? Sebab itu para ulama mereka berbeza pandangan. Saya wallahu alam, ini bukan kata yang paling tepat, dia bukan kata-kata paling tepat ya. Kalau saya lebih ambil dua-dua pandangan tadi, ayat 1 sampai 4 adalah angin, ayat nombor 5 dan 6 itu adalah malaikat. So dia akan dapat dua pendapat yang diraikan, digabungkan. Macam tu. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Tetapi yang pastinya kalau dia pun angin ataupun dia itu adalah malaikat, kedua-dua makhluk ini mereka bergantung penuh kepada yang menghantar mereka. Tapi sebab ayat Al-Mursalat ni dia banyak cerita pasal hari kiamat, jadi kita dah nampak dah perkaitan tentang angin tadi. Ya, angin adalah berita gembira bagi orang-orang yang nak menanti turunnya hujan. Hujan ni adalah bukti yang menunjukkan boleh menghidupkan bumi yang mati. Sebab itu dia memilih tentang angin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tapi Ustaz, bila Ustaz dah jelaskan tadi tu, saya rasa memang betul, memang more towards angin daripada malaikat kan Ustaz? Kalau juga Ustaz jelaskan tadi itulah ayat 1 dan 4. Iyalah, kalau saya pun bukan sebenarnya malaikat. Yang ni saya ambil daripada apa yang dikatakan oleh Dr. Ali Hassan Arafan lah. Beliau, ialah para ulama ni, ialah dia khilaf lah pendapat dalam bab tu. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Jadi seronok kalau kita dapat belajar tentang nama. Dia sebenarnya benda yang utamanya sebenarnya adalah macam ni. Dia yang ingat tadi yang saya kata mursalat ni dia adalah yang diperlakukan. Dia adalah maf'ul, dia kata. Yang diperlakukan. Masukkan nak menunjukkan Allah ni sebenarnya dia berkuasa. Dia boleh perintahkan, dia boleh utuskan apa saja. Semua yang diutuskan akan ikut titah dan perintah Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya daripada awal-awal ayat tadi itu sebenarnya Allah Ta'ala nak bawa kita kepada situasi di hari akhirat. Ada manusia tu dia akan beza-beza. Sebab itu tadi ada 3 kali diulang hari pemutusan hukum. Hari pemutusan hukum tu ada perbezaan dengan yang tu. Maksudnya ada manusia syurga, ada manusia neraka. Sama tak? Ada pusi angin membinasakan, ada pusi angin memberi rahmat. Begitu juga malaikat. Ada malaikat yang mendoakan kebaikan, ada malaikat mendoakan keburukan. Ada. Kalau angin, ada angin bawa rahmat, ada angin bawa azab. Begitu juga dengan malaikat membezakan yang benar. Ada yang menyebut tentang menunjukkan mana yang salah. Begitu juga di hari akhirat manusia akan tahu siapa berada kumpulan yang benar, siapa selama ni yang salah, siapa selama ni ikut Rasul, siapa yang selama ni tak ikut Rasul. Itulah perkaitan antara Allah bersumpah pada ayat 1 sampai ayat nombor 5 dengan peristiwa yang disebutkan tentang hari akhirat. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan maklumat pada malam ni. Sebab tu saya memilih untuk berkongsi satu surah saja. Sebab nak dapatkan maklumat Al-Mursalat tu apa yang memerlukan penerangan yang lebih lanjut. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan, apa yang saya jelaskan pada malam ini mampu memberikan dapat menambahkan kefahaman kepada tuan-tuan dan puan ya, dengan kadar yang mampu untuk yang dapat saya sampaikan dengan kadar ilmu yang Allah beri kepada saya. Jadi saya minta maaf banyak-banyak kalau ada kekurangan, kelemahan dan sebagainya. Okey. Sebelum kita tutup ya, sebelum kita tangguhkan, sebab kita pun dah 10 suku. Kita pun dah dekat 1 jam. Lepas tu saya pilih satu surah. Okey, begini. Kalau kita nak jelas lagi, saya minta kalau boleh ada masa tuan-tuan bacalah keseluruhan ayatnya. Sebab ayat ni dia semua cerita tentang kejadian, situasi di hari
di hari akhirat. Daripada pembukaan dia sampai kepada penutup hari akhirat. Kalau kita tengok dekat sini, kan banyak ni. Banyak azab-azab, berita-berita buruk yang Allah sebut bagi orang-orang yang tak percaya hari kiamat. Banyak sangat. Kalau kita tengok dekat sini kan, dia ada cerita tentang air mani. Apa berkaitan dia? Nak menunjukkan asalnya manusia tiada, Allah jadikan. Lepas tu banyak lagi lah. Allah Ta'ala cerita tentang api neraka yang bercabang 3. Lepas tu ada beberapa peristiwa lain. Jadi moga-moga penjelasan malam ni dapat memberikan kita banyak manfaat. Kita dapat sesuatu daripada pengisian tentang nama dan juga tema surah-surah di dalam Al-Quranul Karim tentang Al-Mursalat. InsyaAllah minggu depan, hari Jumaat, dah masuk bulan Rejab. Hari Jumaat akan datang minggu depan pada 3 Rejab. InsyaAllah kita akan belajar nama surah An-Naba dan kita akan belajar. Kita cuba kali ni kita kena paling kurang 2 surah. Tapi kita cuba nak ambil 3 surah. Maknanya bermula minggu depan, kita dah masuk juzuk 30. Kita dah masuk surah-surah yang berada pada juzuk yang ke-30. Bermula dengan surah An-Naba, surah nombor 78. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita masuk Ramadan, kita akan selesaikan modul nama dan tema 114 surah di dalam Al-Quranul Karim. Sebab tu kita memang dah tak boleh nak miss kelas lagi dah. Kita kena buat juga. Sebab kita memang nak kena habiskan dia sebelum Ramadan. Sebab Ramadan nanti adalah bulan Quran. Jadi Ramadan ni adalah waktu untuk kita ingat balik apa yang kita belajar sepanjang belajar nama dan tema surah. Dia akan membantu untuk tuan-tuan faham Al-Quran. Kalau Ramadan tahun lepas, tuan-tuan telah didedahkan dengan sinopsis 30 juzuk. So gunakan balik maklumat tu untuk memahami Al-Quranul Karim. Dan Ramadan tahun ni, saya akan membentangkan tajuk pembuka dan penutup setiap surah. Kesimpulannya kita akan buat nanti. Pembuka Al-Baqarah apa? Kita belajar pembuka penutup je. Pembuka penutup je kita akan belajar. Untuk memberikan kita kesimpulan surah itu tentang apa. Itu insyaAllah kita akan belajar dalam bulan Ramadan. Saya cadang kita nak buat setengah jam saja setiap malam. Cukup. InsyaAllah boleh habis 114 surah. Kita belajar pembuka dan penutup. Pembuka, penutup. Pembuka, penutup. Kesimpulan dia. InsyaAllah dia boleh membantu kita memahami Al-Quranul Karim. Baik, ada apa-apa nak dikongsikan? Silakan tuan-tuan perempuan. Ada apa-apa nak tanya? Kejap saya jawab soalan. Ada yang tanya kat soalan sekejap ya. Okey, dia kata surah ini surah terakhir dibaca oleh Nabi dalam salat maghrib terakhir itu Ustaz. Saya wallahu ta'ala a'lam. Saya tidak ada ilmu tentang adakah surah Mursalat di surah terakhir. Nanti saya dapatkan maklumat tu. Bagus juga tuan-tuan bertanya ni, sekurang-kurangnya saya pun dapat banyak belajar. Nanti saya dapatkan jawapan tu pada minggu depan. Kalau ada jawapan dalam hadis Nabi, tolong kongsikan ya. Soalan dia adalah, adakah surah Al-Mursalat adalah surah yang dibaca, surah terakhir Nabi baca, surah yang akhir Nabi baca semasa Nabi hidup dalam salat maghrib ya. Okey, insya-Allah nanti saya carikan jawapan pada malam ni. Okey, tuan-tuan dan perempuan. Ada apa-apa pertanyaan yang tuan-tuan nak kongsikan? Ada apa-apa ilmu tambahan, maklumat, sangat dialu-alukan tuan-tuan puan ya. Sangat dialu-alukan. Okey. Kalau sesiapa yang nak mengikuti mana-mana rakaman yang lepas,
tuan-tuan boleh lihat di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Dekat situ ada banyak. Dekat situ ada rakaman-rakaman yang telah kita pelajari sebelum ini. InsyaAllah minggu depan kita jumpa pada hari Jumaat ya. Kelas utama kita sebenarnya adalah pada hari Jumaat. Malam ni adalah kuliah ganti. InsyaAllah kita jumpa pada 3 Rejab akan datang minggu depan untuk surah An-Naba. Lepas tu kita akan belajar surah An-Nazi'at. Lepas tu kita belajar surah Abasa, insya-Allah. Segala kekurangan, kelemahan, saya mohon kemaafan ya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada semua. Barakallahu fikum. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Wa antum fajarakumullahu khairan.